Soalan G, 108 bulan tukar kepada tahun. Okey. Setahun ada 12 bulan. Setahun ada 12 bulan iaitu Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Ada 12 bulan. Jadi macam mana kita nak tukar bulan kepada tahun? Kita perlu bahagi 12. Apabila kita nak bahagi 12, so kita kena ada sifir 12. Cara nak bina sifir 12, mula-mula kita buat sifir 1 dulu. Okay. Start daripada sifar tau. Sifir 1 sehingga 9. Kemudian sifir 2. Okay, sifir 2 pun start pada sifar 2, 4 sampailah 18. Lepas kita dah siap sifir 2, kita kena buat satu garisan dekat tengah-tengah ni. Untuk memisahkan antara sar dan puluh. Langkah seterusnya, kita salin yang belakang ni. Okay. Yang belakang ni kita salin, letak dekat sini. Okay. Kita dah salin semua ni nanti. Kemudian baru kita ambil yang depan, kita tambah. Okay. Mula-mula kita salin dulu. Okay. Bila kita dah siap salin yang belakang ni, yang ni tak perlu lagi. Okay. Kita dah tak perlu lagi yang ni. Sekarang ni kita nak ambil yang depan pula. Yang tempat yang tak ada angka ni, kita anggap dia adalah kosong. Okay. Sifar tambah sifar, sifar. 1 tambah sifar dapat 1. Okey, bila kita dah tambah, 4 tambah sifar dapat 4, 5 tambah 1 dapat 6, 6 tambah 1 dapat 7 dan seterusnya. Siaplah sifir 12. Sekarang barulah boleh kita bahagi. 108 bahagi 12. Okey, 108 bahagi 12. Kita tengok dalam sifir 12 ada tak 108? Okey, ada yang bawah sekali. Iaitu darab berapa ni? Darab 9. Okey, jadi 12 darab 9 akan dapat 108. Okey, tolak sudah tidak ada. Baki semua dah jadi sifar. Jadi jawapannya ialah 9. 9 apa? 9 tahun. Okey, jawapan untuk G ialah 9 tahun. Seterusnya soalan H. 10 tahun bersamaan berapa bulan? Okey, kalau setahun 12 bulan, 10 tahun bersamaan berapa bulan? Okey, kita kena darab. Okey, perlu kamu ingatkan dekat sini apabila darab 10, darab 100, darab 1000, darab 10,000. Okey, kita tak perlu buat bentuk lazim. Kita perlu buat ayat matematik macam ni saja. 10 darab dengan 12. Okey, kemudian kita salin semula 12. Okey, kita salin semula 12. Ni 10 kan? Okey, 10. Kita ambil saja sifar ni, kita letak belakang. Okey, maka siap 120 jawapannya. Iaitu 10 tahun adalah bersamaan dengan 120 bulan. Okey. Mesti kat depan ni satu ya, satu sifar ataupun satu sifar-sifar ataupun satu sifar-sifar-sifar. Kalau dua tak boleh lah, kamu tak boleh guna kaedah ni. Ni untuk 10, 100, 1000 dan seterusnya. Okey, soalan I, 86 bulan bersamaan dengan berapa tahun dan berapa bulan? Okey, daripada bulan kita nak pergi ke tahun, kita kena bahagi. Okey, 86 bahagi 12. Kenapa kita bahagi 12? Sebab 1 tahun ada 12 bulan. Bila bahagi 12, kita rujuk sifir 12 yang kita dah buat tadi. Okey, kita dah bina sifir 12 kan? Okey, tengok dalam sifir 12, ada tak 86? Okey, dalam sifir 12 ada tak 86? Tidak ada. Yang ada paling hampir dengannya ialah 84. Kita tak boleh ambil 96. Sebab 96 lebih daripada 86. Kita ambil 84. 84 ni yang ke berapa? Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 7. Jadi 12 darab 7 dapat 84. Okey. Lepas tu kita tolak. 6 tolak 4 dapat 2. 8 tolak 8 sifar. Jadi baki 2 ni ialah 2 bulan. Manakala 7 di atas ni ialah 7 tahun. Okey. Jadi jawapan untuk I ialah 7 tahun 2 bulan. Soalan J, 15 tahun 8 bulan kita nak tukar kepada bulan semuanya. Okey, 15 tahun saja yang perlu kita tukar. 8 bulan tak perlu tukar sebab dia dah bulan. Memang dah dalam bulan. 15 tahun nak tukar kepada bulan, kita nak buat macam mana? Kita perlu darab. Darab apa?
darab 12. Kenapa darab 12? Sebab 1 tahun 12 bulan. Okey, 15 darab 12. 2 darab 5 dapat 10, sifar di bawah, 1 naik atas. 2 darab 1, 2, tambah 1 dapat 3. Okey, seterusnya depan pula, 1 darab 5 dapat 5. Okey, kat sini jangan tulis apa-apa ya. Letak star pun tak apa kat sini. 1 darab 5, 1 dapat 1. Okey, kemudian kita tambah. Okey, kita tambah. Sifar tambah star ni, ataupun tak ada apa-apa, dapat sifar. 3 tambah 5 dapat 8. Sifar tambah 1 dapat 1. Okey, 15 tahun ni adalah 180 bulan. Okey, 180 bulan ni kita tambah dengan 8 bulan yang ada tadi, yang dia dah bagi. Jadi 180 ditambah dengan 8, kita akan dapat 188 bulan. Jadi jawapan untuk soalan J ialah 188 bulan. Okey, soalan K, 5 dekad bersamaan berapa tahun? Okey, pertama sekali kamu kena tahu 1 dekad adalah 10 tahun. Okey, umur kamu sekarang, usia kamu sekarang 10 tahun kan? Maksudnya usia kamu adalah 1 dekad. Okey, 1 dekad adalah 10 tahun. Sekarang dia nak 5 dekad. Okey, kamu boleh buat dua cara, sama ada kamu nak darab ataupun kamu nak tambah pun boleh. Okey, yang lebih senang kita buat darab. Ingat tak tadi kalau darab 10 kita hanya perlu buat dalam bentuk ayat matematik. 5 darab dengan 10. Okey, pertama sekali kita salin dulu nombor 5. Kemudian sifar di belakang 1 ni kita letak di sini. Okey, kamu akan dapat 50. Jawapan untuk K ialah 50 tahun. Okey. L, 90 tahun bersamaan berapa dekad? Yang ni kita perlu bahagi ya. Kita ambil 90 tahun, kita bahagi dengan 10. Kalau bahagi, okay, kita hanya perlu potong saja sifar. Yang ni ada satu sifar, yang ni pun ada satu sifar, kita potong. Okay, sekarang tinggal lagi nombor 9. Jadi jawapannya untuk L ni adalah 9 dekad. Senang je kan? Soalan M, 67 tahun. Dia suruh kita cari berapa dekad dan berapa tahun. Okey, kalau macam ni kita perlu bahagi. Tapi kamu perlu bahagi bentuk lazim. Sebab apa bahagi bentuk lazim? Kenapa kita tak buat macam atas ni? Sebab belakang dia tak ada sifar. Okey, 67. Okey, 67 bahagi 10. Teacher yakin semua dah ingat sifir 10. Senang je, 10, 20 dan seterusnya. Okey, sifir 10 ada tak 6? Okey, 6 tak ada. Okey, jadi kita ambil sifar. Dapat sifar. Okey, tolak dapat 6. Lepas 6 turunkan 7. Okey, dalam sifir 10 ada tak 67? Tidak ada 67, tapi yang ada ialah 60. Darab 6 dapat 60. Okey, lepas darab kamu tolak. Maka akan ada baki 7. Okey, 6 di atas ni, sifar 6 ni membawa maksud 6. 6 ni adalah 6 dekad. Manakala 7 di bawah ni, baki ni adalah tahun. Jadi jawapan untuk M, 6 dekad 7 tahun. Okey. Lepas ni kalau kamu jumpa soalan macam ni, 67 tahun bersamaan berapa dekad berapa tahun? 6, 7 saja. Kamu pisahkan saja nombor ni. Kalau 78 tahun, 7 dekad 8 tahun. Kalau 14 tahun, okey, 1 dengan 4 kan, 14 kan? 1 dekad 4 tahun. Senang kan? Soalan N, 300 tahun bersamaan 1 abad. Okey, pertama sekali kamu perlu ingat bahawa 1 abad adalah 100 tahun. 1 abad ialah 100 tahun. Okey. 100 tahun, kamu baru 10 tahun kan? 10 tahun. Kalau nak 100 tahun, kena darab dengan 10. Baru dapat 100 tahun. Baru cukup 1 abad. Okey. Daripada tahun kita nak tukar kepada abad, kita perlu bahagi. Okey, memandangkan 300 ni sifar-sifar je kat belakang. Jadi kita buat ayat matematik ya. 300 kita bahagi dengan 100. Ingat tak tadi kalau kita bahagi macam mana? Kita hanya perlu potong sifar. Yang ni potong dengan yang ni pasangan dia. Yang ni pun ada pasangan lagi. Okey, sekarang ni yang tinggal ialah 3.
Okey, jawapan kamu dapat ialah 3. Iaitu 300 tahun bersamaan 3 abad. Okey, senang kan? Guna kaedah potong sahaja. 142 tahun bersamaan berapa abad dan berapa tahun? Okey, 142 tahun tadi kita perlu bahagi dengan 100. Okey, yang ni kita perlu buat bentuk lazim. Sebab apa? Sebab belakangnya bukan sifar-sifar ya. Okey, 142 bahagi dengan 100. Kita terus tengok 3 angka. Okey, tadi teacher tunjuk satu-satu kan? Okey, yang ni teacher nak tunjuk 3 angka. Dalam sifir 100, 100, 200, 300 dan seterusnya. Dalam sifir 100 ada tak 142? Tidak ada 142. Yang lebih kecil daripada 142 ialah 100. Iaitu darab 1 dapat 100. Okey, kenapa teacher letak 1 dekat sini? Sebab kita kira semua sekali dah. Kita dah ambil 142. Bukan kita ambil 1, 4 ataupun 2 saja tak. Kita ambil 142 secara langsam ya. Secara 142 terus kita ambil. Okey. 100 darab 1 dapat 100. Kemudian kita tolak. 2 tolak sifar dapat 2. 4 tolak sifar dapat 4. Okey. Lepas tu, 1 dekat atas ni adalah 1 abad. Manakala 42 di bawah ni ialah 42 tahun. Okey. Lepas ni, kalau kamu jumpa soalan 532 tahun. 5 depan 500 tu adalah 5 abad. 32 tahun kat belakang. Okey, 32 tu kat belakang. Okey, kalau kamu jumpa soalan 7 sifar 1 tahun. 7 sifar 1 tahun ataupun 701 tahun. Maksudnya 7 abad 1 tahun. Okey, harap kamu fahamlah pola macam tu ya. Okey, soalan terakhir iaitu P 2 abad 9 dekad. Okey, yang ni abad, yang ni dekad. Tapi dia nak jawapan dalam tahun. Kamu kena tukar dulu abad kepada tahun. Kemudian kamu kena tukar dekad ni kepada tahun. Kemudian kamu tambah. Okey, tambah dua-dua jawapan. Kamu akan dapat berapa jumlah tahun. Okey, mula-mula kita kira dulu 2 abad. 2 abad bersamaan dengan berapa tahun? Okey, 1 abad 100. Kalau 2 abad, 2 darab 100 dapat. Okey, macam mana nak kira tadi? Salin semula 2. Kemudian letak saja sifar ni di belakang. Okey. Kamu akan dapat 200 tahun. Ini untuk 2 abad. 9 dekad kita kena kira asing. Okey. 9 darab dengan 10. Kenapa darab 10? Yang ni darab 100. Sebab yang ni dekad. Okey. 1 dekad 10 tahun. Okey. 9 darab 10. 9 salin dulu 9. Okey. Sifar di belakang 1. Okey, jadi kamu dapat 90 tahun. Kemudian kamu ambil 200 tahun tadi tambah dengan 90 tahun. Okey, kamu akan dapat 290 tahun. Jadi jawapan untuk P ialah 290 tahun.